Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal bagi tajuk Lukisan Perspektif. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat melukis lukisan perspektif satu titik untuk bongkah berpermukaan rata. Yang kedua, melukis lukisan perspektif satu titik untuk bongkah yang mempunyai gabungan permukaan rata dan condong. Okey kelas, ini contoh soalan lukisan perspektif satu titik. Okey, seperti yang dipaparkan dalam skrin ini. Okey, sebelum kita mula melukis, kita bacakan soalan dia. Okey, lukiskan pandangan perspektif satu titik bagi objek A. Kedudukan, titik stesen, satah gambar, garis ufuk dan garis bumi diberikan. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Ini satah gambar, garis ufuk, garis bumi dan titik stesen. Okey, sebelum kita mula melukis, pastikan kita setting dulu kita punya kertas. Okey, kita ambil T-square kita and then lekatkan kepada garisan yang melintang. Sama ada garisan ufuk ataupun satah garisan ataupun garisan bumi. Setelah kita pastikan garisan ufuk kita selari dengan sesikut T kita, baru kita lekatkan kepada papan lukisan. Okey, sebelum ini saya pernah terangkan yang mana lukisan perspektif satu titik ini mirip kepada lukisan oblik. Okey. Okey, jadi pelajar ingat semula macam mana kita nak membina lukisan oblik. Okey, untuk membina lukisan oblik, kita akan lukiskan pandangan hadapan dulu. Okey, semacam ni. Daripada pandangan hadapan, kita binakan paksi surut dia 45 darjah and then kita selarikan dia. So, kita dapat lukisan oblik. So, macam ni juga untuk lukisan perspektif satu titik. Cuma bezanya pada lukisan perspektif satu titik, paksi surut dia semakin mengecil. Yang kat belakang ni, dia makin mengecil. Okey. Okey, so kita boleh mulakan lukisan perspektif satu titik kita. Langkah pertama, kita kena dapatkan titik lenyap. So, macam mana kita nak dapatkan titik lenyap? Kita ambil set square kita, bawa ke titik stesen. Okey. Bawa ke titik stesen. Ambil T-square kita, sanggakan sesikut set kita. So, daripada sini kita boleh dapatkan garisan serenjang. Dari titik stesen, kita buat garisan serenjang menuju ke garisan ufuk. Okey, dari titik stesen, bawa garisan menuju ke garisan ufuk. Okey, daripada sini, persilangan ini kita namakan dia sebagai titik lenyap. Titik ni, persilangan ni, kita namakan dengan titik lenyap. So, pelajar kena ingatlah, mana-mana garisan serenjang dari titik stesen, okey, dari titik stesen ke garisan ufuk, itu adalah titik lenyap.
Okey, seterusnya seperti mana yang saya dah kata tadi, untuk melukis oblik kita kena lukiskan pandangan hadapan dulu. So, daripada lukisan yang diberi kat sini, ini adalah pandangan pelan, ini adalah pandangan hadapan, dan sebelah kanan ini adalah pandangan sisi. Okey. So, daripada sini kita unjurkan pandangan pelan kita ke bawah. Pastikan dia rapat dengan sesikuti kita. Kita unjurkan dari pandangan pelan ke bawah untuk kita dapatkan kelebaran objek itu. Okey, kita movekan kita punya sesikut set kita. Kita transferkan ke bawah. Okey, sekarang kita dah dapat dia punya kelebaran daripada pandangan hadapan. Kita movekan sesikuti kita untuk dapatkan ketinggian objek. Kita unjurkan ke bawah and then kita bawa ke atas. Okey, so kita dah dapat pandangan hadapan di sini. Okey. So, bila kita dah dapat pandangan hadapan, untuk lukisan oblik, kita unjurkan paksi surut dia. Okey. Untuk lukisan oblik, kita unjurkan paksi surut dia. Tetapi, untuk perspektif, bahagian bucu pandangan hadapan ni 1, 2, 3, 4 kita unjurkan ke titik lenyap. Okey, sebagai contoh, ambil titik ni 1, saya bawa ke titik lenyap. Ambil satu lagi titik kedua, pergi ke titik lenyap, dan titik ketiga pergi ke titik lenyap. Langkah seterusnya, langkah ketiga, kita nak tahu kelebaran, kedalaman. Kita nak tahu kedalaman objek itu sampai mana. Pada pandangan atas, objek itu contohnya dari titik A ke titik B. Ini dia punya kedalaman objek. Untuk lukisan perspektif, kita tahu titik A tu di sini. Titik B di belakang dia. So, kat mana titik B pada lukisan perspektif? Titik B kita unjurkan kepada titik stesen. Dari titik stesen, garisan unjuran ini, kita tengok titik persilangan dengan satah gambar. So, titik persilangan satah gambar, kita dapat titik di sini. Ini titik B kita. Okey, dari satah gambar, titik persilangan tu kita unjurkan ke bawah. So, dari sini kita boleh dapat dia punya kedalaman. Okey, kedalaman objek tu. Ini titik persilangan 1, ini titik persilangan yang kedua. Kemudian kita teruskan melukis. Daripada titik persilangan itu, kita selarikan. Dan akhir sekali, kita gelapkan, binakan menggunakan garisan objek untuk menunjukkan objek yang kita lukis. Okey, selesai. So, ini contoh asas lukisan perspektif satu titik. Untuk contoh yang kedua, kita bacakan soalan. Lukis pandangan perspektif satu titik bagi objek A, kedudukan titik stesen, satah gambar, garis ufuk dan garis bumi,
seperti yang diberi. And then butiran terlindung tidak perlu dilukis. So ini diberi satu pandangan pelan. Kita tengok pandangan pelan ni dibahagi dua bahagian. And then pandangan hadapan, dia ada permukaan garisan condong dekat sini. So garisan condong ini mengakibatkan garisan tengah di sini. Seterusnya pandangan sisi juga dua bahagian. Kedudukan titik stesen, kedudukan garis ufuk, kedudukan satah garisan dan garisan bumi. Sebelum kita mula melukis, kita dapatkan set square kita dan T-square kita. Okey, kemudian kita setkan kertas lukisan kita. Pastikan kertas lukisan kita menyentuh garisan melintang, sama ada garisan bumi ataupun garisan ufuk. Okey, selepas kertas kita dah dilekatkan dengan papan lukisan, maka kita boleh cuba melakar dulu. Okey, so saya lakarkan dulu. Okey, saya cuba. Okey, daripada sini ini pandangan lukisan pelan. Ini hadapan. Okey, kemudian sisi di sini. Okey, daripada lukisan ini saya lukiskan pandangan hadapan dulu. Kita buat lukisan oblik. Okey. Satu. And then dia ada garisan melintang. Dia naik atas dan condong dekat sini. Okey, lepas dapat garisan permukaan pandangan hadapan, kita buat pasti surut. Okey, kemudian dari sini kita boleh dapatkan garisan selari dia. So ini contoh lukisan oblik. Okey, yang kita nak lukis ni adalah lukisan perspektif satu titik. Langkah pertama, kita dapatkan titik lenyap. Bawa set square kita pergi ke titik stesen. Okey, pergi ke titik stesen. Pastikan set square kita rapatkan dengan T-square. And then kita buat garisan dari titik stesen melintasi garisan ufuk. Okey. So titik persilangan antara garisan serenjang titik stesen ni dengan garisan ufuk, dengan titik garisan serenjang titik stesen dengan garisan ufuk. Okey, titik persilangan ini adalah titik lenyap. Jadi kita tandakan dia sebagai titik lenyap. Okey, kemudian kita lukis pandangan hadapan. Kita lukis pandangan hadapan, kita unjurkan daripada pandangan pelan. Okey. Kemudian kita alihkan set square kita dapatkan ketinggian objek. Selepas kita dapat ketinggian objek, setiap bucu pada pandangan hadapan ini kita sambungkan ke titik lenyap. Okey. Langkah seterusnya, daripada pandangan pelan,
dia punya kedalaman objek itu, kita pergi ke titik stesen, dan daripada garisan pelan ke titik stesen, kita ada persilangan ke satah gambar sini. So, garisan ini kita unjurkan ke bawah. Okay. And then daripada sini kita bawa selari dengan garisan mendatar di pandangan hadapan. So, ini kotak. Okay. Kotak yang kita dapat. Ini basic ya. Basic yang kita buat tadi. Jadi, apa-apa lukisan, apa-apa yang awak transfer tu nanti, jangan melepasi kotak ni. Okey, seterusnya, dah dapat kotak, kita nak melukis permukaan ini. Okey, permukaan yang mendatar. So, permukaan yang saya lorikkan ini adalah permukaan ini. Jadi, kedudukan dia semestinya lah berada di atas kotak ini. So, macam mana saya nak dapatkan jarak dari hujung sini ke hujung sini? Okey, salah satu cara dia, daripada pandangan pelan, saya unjurkan ke bawah terus. So, saya dapat persilangan dekat sini. Saya bawa ke titik lenyap. Okey. Kemudian daripada pandangan hadapan, saya unjurkan kat sini. So, daripada sini, maka saya boleh dapat garisan condong dia di sini. Ini turun bawah. Ini bawa ke sini. Okey, satu lagi lupa, saya sambungkan ke titik lenyap. So, saya dapat garisan ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yang ini saya unjurkan kat sini. Okey, maka siaplah garisan lukisan perspektif satu titik untuk contoh yang kedua. Selamat mencuba.